Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan para anbiya di alam barzakh. Para anbiya alaihimussalatu wassalam mendapat beberapa keistimewaan di alam barzakh. Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu petunjuk daripada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Mereka menghadapi ujian yang lebih banyak daripada manusia-manusia yang lain kerana perjuangan mereka menegakkan agama Allah. Oleh kerana itu mereka diberi keistimewaan oleh Allah, bukan sahaja di akhirat kelak, bahkan di alam barzakh sebaik saat mereka meninggal dunia. Di antaranya ialah keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dinyatakan oleh sabdanya sallallahu alaihi wasallam, aksirus salata alayya fa inna allaha wakkala bi malakan inda qabri fa idha salla alayya rajulun min ummati qala li dhalika al-malak ya Muhammad inna fulan ibn fulan salla alayka as-sa'ah rawahu ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus wa hasanahu al-Albani fi Sahih al-Jami'. Artinya perbanyakkanlah selawat ke atasku, yakni ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahawasanya Allah telah mewakilkan satu malaikat di sisi kuburku apabila berselawat kepadaku oleh seseorang di kalangan umatku. Malaikat itu pun berkata kepadaku, hai Muhammad, Sianu bin Sianu telah berselawat kepadamu sekarang. Di sini antara keistimewaan yang beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tiap-tiap umat dia berselawat di seluruh dunia, Allah Ta'ala menugaskan malaikat untuk menyampaikan salam dan selawat umat kepada Nabi di alam barzakh. Berpandu kepada hadis ini, maka tak payah beri salam lah. Bila ada orang pergi Mekah, siapa salam saya ke Rasulullah, tak payah selawat sini dia. Ini dia. Ini tak erti ni. Ramah, bukan ramah, bukan sikit. Termasuk ustaz-ustaz pun ada juga. Ustaz, tapi tak baca hadis ni. Ustaz juga nak macam mana? Ni menunjukkan bahawa tak payah kita salam ke Nabi. Kita selawat salam di sini, malaikat menyampaikan salam di alam barzakh. Allah ada tugas malaikat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru salata alayya fi yaumil jum'ah فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. صحيح الجامع. Artinya, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya tiada berselawat ke atasku oleh seorang itu pada hari Jumaat malaikat dibentangkan kepadaku selawatnya. Hadis ini adalah hadis-hadis sahih
mengikut pengesahan Syekh Nasruddin Al-Albani. Jadi Albani ialah seorang ulama yang di zaman kita ni sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, yang alim dalam ilmu hadis. Dia orang Albania, bukan orang Arab, orang Albania. Albania ni ialah negeri di Eropah Timur yang duduk di bawah jajahan takluk komunis, macam Bosnia lah, bawah jajahan takluk komunis sejak 10 tahun. Masih ada orang Islam, dan orang-orang dia banyak berhijrah ke Turki, ke negeri Arab, dan banyak ulama-ulama. Di antaranya ialah Syekh Nasruddin Al-Albani yang alim dalam ilmu hadis. Bukan hadis sekadar hadis, sanad hadis, nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Dia boleh mengesahkan hadisnya sahih, hadisnya dhaif. Hadis-hadis tersebut menyebut kelebihan yang dikurniakan kepada Nabi SAW setelah wafatnya, sehinggalah ia mengetahui setiap orang yang berselawat kepadanya, sehingga Nabi tahu siapa yang berselawat kepada dia walaupun berjauh-jauh orang. Jasad-jasad para anbiya alaihimussalatu wassalam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan setelah mereka wafat, sehingga tidak dimakan oleh tanah. Di antara keistimewaan yang diberi pada Nabi ialah jasad mereka tidak hancur, tak dimakan oleh tanah. Kelebihan setelah mereka wafat, perkara ini disebut di dalam beberapa hadis. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kul ajsad al-anbiya." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Artinya sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi memakan jasad para anbiya, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini dibuktikan di antaranya zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila tentera Islam masuk ke negeri Parsi, tiba-tiba terbongkar kubur, dan muncul satu jasad yang molek, yang cantik, yang tidak hancur. Setelah disiasat, ada orang yang mewarisi ilmu turun-temurun mengetahui dia ialah Nabi Daniel. Ada Nabi nama Daniel, Nabi yang tak sebut nama dalam 25 Nabi. Daniel nama ada dalam kitab-kitab. Lalu Sayyidina Umar perintah supaya ditanam, dan kubur dia ada sampai hari ini di Iran. Kubur Nabi Daniel ada hancur. Dan di sinilah pada masa berlakunya perang salib, sehingga Baitul Maqdis ditakluk oleh Kristian, berlaku peristiwa nak mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dibongkar oleh Allah Ta'ala. Sultan Mahmud Zanki ialah Sultan Kurdis yang memerintah Syria, bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi beritahu orang nak kaca dia, tunjuk rupa orangnya, dan dia tak tahu nak buat apa. 2-3 kali tidur mimpi balik. Nabi kata ni orang nak buat dia. Lalu dia ajak Perdana Menteri dia, dan Perdana Menteri dia membuat keputusan pergi ke Madinah. Dalam keadaan bersembunyi, dan akhirnya dapat menangkap iaitulah 2 orang Kristian yang berpura-pura pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, gali, buat terowong nak curi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam.
diridahkan oleh Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa orang Kristian, orang Yahudi pun tahu Muhammad adalah Rasulullah, tetapi sahaja tak masuk Islam. Ini jahatnya. Tahu Nabi Muhammad tu Rasul tapi tak masuk Islam. Itu dia. Martabat mereka lebih tinggi daripada martabat orang-orang yang mati syahid, bahkan mereka bersemayam. Martabat Nabi-Nabi lebih pada martabat orang-orang yang mati syahid. Nabi-Nabi ini lebih pada syuhada, lebih pada siddiqin, lebih pada wali-wali, lebih pada wali-wali. Oleh kerana itu kita kena rujuk ilmu agama kepada Quran dan pada hadis-hadis Nabi SAW. Kalau ada kitab tasawuf baik, kitab fiqh baik, kitab akidah baik, kitab tu bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, kena ambil Quran, ambil hadis, tolak kitab tu. Kerana kitab-kitab ni ada juga orang silap, ijtihad yang silap, kita kena faham. Kerana Nabi-Nabi ini lebih pada ulama-ulama, itu kena faham. Quran daripada Allah Ta'ala tu, Quran. Nabi-Nabi dia beri kelebihan daripada lebih daripada wali-wali. Ada orang kata ada wali-wali tu siapa apa nama ni, dak tidur malam buat ibadat sama, dak tidur. Tu pelawak yang Nabi tidur. Nabi tidur, dia lebih dari Nabi ke? Kalau ada cerita-cerita tu mengarut, kena tolak. Cerita tak pakar tu. Nama dia ketak-ketak menceritakan setengah wali itu macam malaikat. Tu tak betul. Kita kena tolak, tak betul. Ini cerita tambah-tambah. Kerana Nabi pernah panggil sahabat-sahabat dia yang tak boleh tidur, tak boleh kahwin, tak boleh apa, nak puasa tak lama. Nabi panggil, Nabi marah, jangan buat begitu. Aku begini, aku tidur, aku jaga, aku kahwin. Aku adalah manusia. Siapa dia lebih baik pada aku? Pada Nabi. Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala. Jangan ada orang nak berlagak lebih pada Nabi, tak boleh. Jangan lagi buat cerita tambah-tambah. Masalahnya ada kitab-kitab yang bawa cerita seolah-olah orang tu lebih pada Nabi, di mana Nabi-Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mereka bersemayang di alam barzakh. Orang lain bila mati tak semayang dah, tapi Nabi-Nabi di alam barzakh masih bersemayang. Perkara ini disebut di dalam hadis yang sahih. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun, Sahihul Jami'. Artinya para anbiya, para nabi-nabi itu hidup di kubur mereka, mereka bersemayang. Nabi-nabi hidup di kubur mereka dan mereka bersemayang. Sabda Rasulullah SAW, marartu laylata usriya bi ala Musa qa'iman yusalli fi qabrih, rawahu Muslim wa ghairuh. Artinya aku telah melalui Musa pada malam diisrakan, di mana ia sedang bersembahyang di kuburnya. Pada malam Nabi SAW Isra' Mi'raj, dia bawa berjalan ke Baitul Maqdis, malam Isra' dan Mi'raj, di mana Nabi lalu di kubur Nabi Musa AS, dia beri bawa, dan Nabi kata aku tengok Nabi Musa bersemayang di kubur dia. Sabit di dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW bertemu dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam pada malam Isra' dan Mi'raj, pernah bersembahyang dengan mereka, dan ada kalangan mereka yang berbuah-buah dengan Nabi SAW. Dalam hadis Isra' dan Mi'raj yang diriwayatkan secara sahih dan mutawatir bahawa Nabi kita Muhammad SAW bersembahyang jemaah di Baitul Maqdis dengan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Sembahyang di Baitul Maqdis menunjukkan Baitul Maqdis ini adalah kota suci bagi orang Islam, kota suci kepada Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam.
orang Islam kena sedar hari ni Baitul Maqdis ditakluk oleh orang Yahudi. Yahudi takluk, di bawah takluk Yahudi hari ni. Dan Yahudi nak rombak Baitul Maqdis, masjid, nak tukar kepada kuil Yahudi, disebut dengan Haikal Sulaiman, nak rombak. Dan hari ini orang-orang Palestin yang duduk di Baitul Maqdis berkubu, bergilir duduk di situ, pemuda-pemuda Palestin. Mereka bertempur dengan tentera Israel, mati. Lepas mati-mati ada sama orang mati. Dah Nabi sebut dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi qa'imin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada kalangan umat aku satu puak yang bangun menegakkan perkara agama Islam yang benar. Mereka tidak boleh dihapuskan oleh orang yang mengecewakan mereka. Walaupun orang mengecewakan mereka tak boleh dihapuskan. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Nabi kata, hum ashab Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Di mana mereka bersenjatakan batu-batu saja. Tidur sambil di masjid, batu sambung duduk depan. Lawan dengan batu, batu lawan dengan peluru. Mana ada orang berani begitu. Menunjukkan mereka tidak boleh dikalahkan. Sampai hari ini mereka berkubu di Masjid Aqsa, berlawan dengan Yahudi yang cuba nak roboh Baitul Maqdis. Dan Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj, bila sampai di Masjid Aqsa, mari ruh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi semayang berjamaah, Nabi jadi imam, Nabi-Nabi ikut, menunjukkan bahawa semua Nabi-Nabi semayangnya satu saja, sama saja. Ada qiyam, ada rukuk, ada sujud. Ada pun orang Kristian semayang dengan biola, dengan muzik, itu semayang pelawak. Kalau Nabi Isa tak ajar semayang begitu. Orang Yahudi semayang pegang wasbih, angguk ke dinding. Itu pelawak juga. Itu sudah dipindah, sudah diubah. Semayang Nabi-Nabi tidak begitu. Semayang Nabi-Nabi sebagaimana yang kita semayang pada hari ini. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, bahawa soalan di dalam kubur berlaku pada orang yang keadaannya perlu diuji, dan mereka yang tidak perlu diuji maka tidak perlulah disoal. Dikatakan bahawa orang yang mati syahid sedangkan lebih rendah martabatnya daripada Nabi tidak disoal di dalam kubur, maka lebih aula bahawa Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam tidak disoal di dalam kubur mereka. Kalau mereka yang mati dalam perjuangan menegakkan Islam, malaikat tak ditanya dah, maka Nabi-Nabi lebih besar daripada orang-orang yang mati syahid lagi. Wallahu alam.